Baik, kemudian yang keempat, bertujuan untuk menasihati. Tujuan menasihati boleh dibagikan kepada beberapa keadaan. A, seperti yang dilakukan dalam ilmu periwayatan hadis dalam bab yang disebut sebagai al-jarh wa ta'dil, yang mana setiap aib yang terdapat pada perawi yang boleh mengurangkan fiqh perawi tersebut akan dinyatakan dengan jelas, bertujuan untuk mengenal pasti martabat hadis sama ada sahih, hasan atau dhaif. Baik, B, seperti ketika kita telah biasa berurusan dengan si fulan dan kita telah mengetahui bahawa si fulan bukanlah seorang yang amanah, bahkan dia selalu menipu dalam urusannya. Ketika itu kita perlu memberitahu perkara tersebut kepada orang lain agar orang itu terhindar dari penipuan si fulan. Maka mengumpat ketika ini adalah dibolehkan sekalipun ia membuka aib si fulan. Baik, C, seperti apabila seseorang mendapati bahawa rakan yang telah pergi menuntut ilmu agama dari seorang guru yang fasik, orientalis atau kafir, maka dia perlu menasihati rakannya agar berhati-hati dalam menuntut ilmu dengan guru tersebut. Dan D, seperti menasihati orang ramai agar tidak melantik seorang ketua yang telah diketahui zalim dan tidak amanah. Ketika itu menceritakan aib pemimpin tersebut pada kadar yang diperlukan adalah dibolehkan agar orang ramai dapat menasihatinya atau bertindak mengikut kesesuaian. Mengumpat seumpama ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang disebut dalam sabda baginda, ma'adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Aku melihat si fulan dan si fulan tidaklah mengetahui sedikit pun dari perkara agama kami. Allah mengatakan bahawa kedua-dua orang tersebut yang dinyatakan oleh baginda adalah dari kalangan orang munafik. Baik, ini 4 contoh tujuan menasihati. Baik, boleh kita mengumpat untuk tujuan menasihati. Baik, yang pertama kita ambil sampel daripada ilmu hadis sendiri. Dalam ilmu hadis ada satu cabang ilmu yang namanya al-jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ni, kalau kita ada satu kitab, misalnya kitab ilmu jarh wa ta'dil tu isinya semua mengumpat. Mungkin kita boleh letakkan dalam tajuk tu dalam bahasa mudahnya, mengumpat perawi hadis. Itulah ilmu itu, dan ia adalah ilmu yang sangat diperlukan. Macam mana kita boleh tahu satu hadis tu dhaif, hasan atau sahih? Caranya adalah dengan mengumpat perawi hadis. Kita nak tahu status hadis tu, kita kena tahu perawi hadis ni, orang yang bawa meriwayatkan hadis ni, orangnya tu boleh dipercaya ke tidak. Jadi tak boleh misal katalah seorang ni dia tanya, okey, perawi hadis ni boleh percaya tak? Kita boleh percaya tak? Katalah si A ni tahu kan, perawi hadis yang nama satu ni, dia ni ingatan dia tak berapa bagus, dia selalu lupa. Tapi dia tak mau mengumpat, dia kata okey je, dia baik je. Akhirnya orang terima hadis tu sebagai hadis yang sahih, padahal ada kesilapan pada perkataan-perkataan disebabkan oleh orang yang bawa hadis tu ingatan dia tak berapa kuat. Ini tak boleh. Jadi seorang perawi hadis mesti diceritakan sedetail-detailnya sifat dia, supaya kita tahu orang ni kalau bawa hadis boleh tahu, boleh terima atau tidak. Baik, kita ambil contoh harian kita lah, sehari-hari kita ni. Kalau kita dapat cerita daripada si A, contohlah cerita ni balik kampung raya haji baru ni, kan? Dia pun contohlah kat kampung kita ni kes gini-gini, atau COVID-19 ni ada banyak orang posting kat Facebook dia, oh saya dah pun pergi ke tempat yang ada COVID-19 tu, sila buat check kan, screening kan, orang yang pernah jumpa saya tolong pergi check. Ada yang main-main tu, dia main-main, dia buat announcement macam tu saja nak kacau kawan-kawan dia. Ini kalau jadi perawi hadis, misalnya dia bawa cerita tu, kita kena tanya ni, orang yang cakap ni kita boleh percaya tak? Kita pula orang tanya, kita nak jadi baik, kita kata dia okey je, dia baik je, padahal dia tu tak boleh dipercaya. Maka dalam bab ni kena mengumpat dia, wajib untuk kita mengumpat. Dia tak boleh dipercaya, dia memang suka main-main macam tu, dia memang suka buat prank kat kawan-kawan dia, suka mengusik kawan-kawan dia dengan cara macam ni. Itu kita kena bagi tahu. Jadi misal kat kampung kita ada Cik Ah ni, tak ada Cik Ah sini contoh tidak berkaitan dengan hidup maupun yang telah mati. Cik Ah ni, dia kalau bawa cerita memang penuh dengan Ajinomoto, perencah dia macam-macam, memang selalu tak betul lah kan, ceritanya sikit je, dia punya sambungan panjang tu ditokok tambah. Dia ni telah dikenali dengan sifat itu, maka kalau dia sampaikan cerita, tiba-tiba ada orang kata boleh percaya ke cerita dia ni?
Kita ni pula konon-kononnya nak baik. Kita kata Cik Ah tu baik je. Mungkin dia memang baik, tapi cerita dia tak boleh dipercaya. Kita kena bagi tahu cerita dia jangan percaya sangat. Dia banyak ajinomoto. Kan, dia banyak rempah. Jadi tak boleh ambil sangat cerita dia. Kita kena bagi tahu. Itulah ilmu jarah wa ta'dil. Jadi kita ni profesional dalam Islam. Profesional, kalau memang tak baik, kita kena bagi tahu bila ada keperluan. Jangan saja-saja cerita, orang tak tanya kita saja cerita, itu tak ada keperluan. Ini ada keperluan untuk menyelamatkan orang lain daripada mendapat cerita-cerita palsu. Atau kita ni kalau ikutkan, kalau kita ni jadi perawi, memang out terus lah, lupa semua. Nak meriwayatkan cerita daripada ustazah pun salah. Contoh, nanti balik kata saya cerita macam mana ni, nanti setiap orang tu kadang cerita lain-lain. Jadi ini kadar macam mana kita nak, kaedah kita nak menerima satu berita. Kita pilih berita daripada orang yang kita telah kenali sekian lama, dia punya cerita selalunya tepat. Yang antara yang tak tepat ramai-ramai ni, pilih yang paling tepat di antara yang tak tepat. Memang semua tak tepat, tak nak buat macam mana, ingatan kita lemah macam ni. Tapi kita ambil satu yang paling kurang. Dia ni kalau bercerita tak tambah ajinomoto, paling kurang tu dah okey dah. Tapi kalau ada orang yang ingatan dia memang ada masalah, selalu lupa, tersilap orang lah kan. Dia nak cerita pasal A, dia pergi cerita pasal B, padahal cerita ni cerita A. Tersilap orang, tersilap tempat, tersilap. Yang ini jangan ambil cerita dia. Dan kita kena ingatkan orang lain juga, supaya jangan terima sangat, jangan percaya bulat-bulat. Baik, itu kaedah nak menasihati yang pertama. Yang kedua tadi contohnya, kalau kita pernah berurusan dengan si fulan, yang kita tahu dia ni tak amanah. Jadi bila dia nak berurusan dengan kawan kita, kita kena ingatkan dia. Contoh tadi dalam bab hutang lah. Orang ni memang pemangsa hutang. Jadi tiba-tiba dia nak mangsakan kawan kita, maka kita kena nasihatkan kawan kita. Bagi tahu siap-siap kat kawan kita, ini orang ni kalau bab hutang dia selalu tak pulangkan. Supaya kawan kita berhati-hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya C tadi, kalau kita mendapati ada kawan kita pergi menuntut ilmu dekat tok guru yang salah, ajaran sesat ke, ataupun orientalis ni maknanya orang yang belajar Islam untuk menjatuhkan Islam. Memang ada golongan khusus, memang belajar Islam, dia orang ni hafal Quran, hafal hadis, lebih faqih daripada kita, tapi tujuannya untuk menjatuhkan Islam. Ini pernah berlaku di Aceh. Satu ketika dahulu, Aceh adalah sebuah tamadun Islam, yang dikenal sampai ke kerajaan Turki Osmaniyah. Waktu sebelum tahun 1924, itu kerajaan Turki Osmaniyah adalah tamadun Islam, Aceh pun sebuah tamadun Islam. Tapi kemudian macam mana strategi nak menjatuhkan Aceh daripada menjadi sebuah tamadun Islam? Itulah diutus seorang munafik pure ni, yang memang untuk menjatuhkan Islam. Dia orang Belanda, namanya Snouk, S-N-O-U-C-K. Dia ni masuk Islam, step pertama masuk Islam. Bila dah masuk Islam, boleh pergi Mekah. Dia pergi Mekah, belajar di pondok, dia menghafal Quran, menghafal hadis, dia lebih faqih daripada kita. Sebab apa dia rajin sangat belajar? Sebab ada tujuan. Dia belajar semua ilmu agama Islam di Mekah, dan dia duduk serumah dengan orang Aceh. Dia memang sengaja cari orang Aceh untuk duduk serumah, sebab dia nak memahami budaya, nak belajar bahasa Aceh. Sebab dia target, habis dia belajar kat Mekah, dia akan pergi ke Aceh untuk menjadi tok guru kat sana. Dan memang dia jadi tok guru kat Aceh. Orang percayalah balik dari Mekah, Saya pernah cerita kot, tak pernah lagi. Sampai di Aceh, dia jadi tok guru, dia mengajar, kuliah-kuliah, dan dia tu punya akhlak pun orang sangat takjub, sebab dia memang ada tujuan. Orang munafik ni Allah dah bagi tahu, dia punya ucapan dan akhlak dia sangat menakjubkan kamu. Tapi lepas ni jangan pula tengok, baiknya ustazah tu, munafik ni. Dah, dia kalau baik antara dua lah. Satu, dia memang betul-betul baik. Yang kedua, dia munafik. Jadi kita sangka baik, kita tetap kena mudir pondok. Menantu mudir, lagilah orang percaya. Sampai dapat 4 orang anak. Tapi tetap misi daripada awal dia, zaman bujang dulu, dia tak pernah tinggalkan misi dia. Sampailah akhirnya bila dia dah dia dipercayai oleh masyarakat, dari situlah dia cucuk-cucuk
Sampailah dengan ilmu dia menyampaikan ilmu tu semuanya ajaran-ajaran sesat. Sampailah akhirnya Aceh jatuh dan tak lagi menjadi sebuah tamadun Islam. Masyarakat berpecah belah. Kan kita tengok kan, kalau salah masuk kelas, kita ni boleh bergaduh. Jadi pastikan kalau kita masuk kelas kuliah dan hasil daripada kuliah itu kita jadi bergaduh, itu bahaya. Bahaya tu. Walaupun ilmu yang dia ajar agama, tapi ada ilmu yang menyebabkan kita jadi pecah belah. Kan? Jadi bila akhirnya jatuh, selesai misi dia, dia tinggalkan isteri dia dan anak-anak dia macam tu saja, balik semula ke Belanda, kahwin dengan makwa lama dia. Makwa dia pun setia. Habis umur hidup dia sampai tua hanya untuk menjatuhkan Islam. Macam tu sekali orang barat tu. Itulah sampai ada orientalis yang sanggup menggadaikan seumur hidup dia tu hanya semata-mata untuk menjatuhkan Islam. Dan memang ada golongan macam ni. Jadi kalau ada orang pergi berguru dengan orang macam ni yang kita pasti dan tahu bahawa dia ni orientalis, maka kena ingatkan kawan kita. Sama kalau untuk guru ajaran sesat. Misal kata dia pergi kelas, dia balik, kita pun tanya balik dari mana? Oh, balik pada kuliah. Kuliah siapa? Ustaz Arifin. Ustaz Arifin kat mana? Tu dekat tempat tu. Tunjuk sikit muka Ustaz Arifin. Dia pun Google. Ni dia muka dia. Loh, ayah Pin. Ni ayah Pin ni ajaran sesat. Kena bagi tahu. Jangan kata, oh, tak apalah, saya tak nak mengumpat orang. Dia. Tak boleh, yang tu kena bagi tahu. Kan? Bahawa guru itu fasik, guru itu ajaran sesat, itu kena bagi tahu. Dan sama juga yang keempat ni dalam bab ketua, pemimpin. Jadi mengumpat pemimpin memang dibolehkan tentang kezaliman pemimpin tu, tapi kena ingat berpada-pada. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, kita menasihati kawan kita supaya jangan undi dia, sebab dia ni zalim. Kawan kita tu tak tahu, dia tahunya kawan pemimpin ni dah bagi kain batik kat dia. Dia tak tahu siapa pemimpin dia sebenarnya. Jadi kita bagi tahu tentang kezaliman pemimpin itu tidak menjadi masalah. Cuma kena berpada-pada. Yang kadang-kadang kita ni melampau. Tiba-tiba pergi lukis gambar pemimpin tu, kepala dia badan dia perempuan. Itu mengumpat tu kan, mengumpat boleh melalui lukisan, mengumpat yang melampau. Dosa. Itu kan tak ada kaitan dengan kezaliman dia. Apa kaitan dia badan perempuan kepala lelaki dengan kezaliman dia? Kan tak ada kaitan. Tak boleh buat macam tu. Atau tiba-tiba kita ambil gambar dia kat surat khabar ke mana-mana, kita buat dialog, reka dialog sendiri, reka adegan kan, adegan kita reka lah perkataan-perkataan apa-apa. Itu pun termasuk yang tidak dibolehkan sebab dah melampau. Jadi maknanya kalau sekadar kita tahu ini pemimpin yang zalim sebab apa? Sebab dalam Islam ni kaedahnya zalim adalah tidak melaksanakan hukum Allah. Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau dengan kata lain, dia melakukan sesuatu bukan mengikut hukum Allah. Jadi ketika dia tidak melaksanakan hukum Allah, itu zalim. Bukan zalim tu yang jahat, kejam, tak. Zalim tu yang tidak melaksanakan hukum Allah. Jadi yang tu kita kena sampaikan, kita kena bagi tahu. Yang itu termasuk mengumpat yang dibolehkan.